Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semuanya sihat pagi ini? Wah, ada tetamu terhormat. Tak apa. Jangan suara saya pula. Okey, baik. Kita mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? 217. Okey, 217. Baik, alhamdulillah pagi ini kita masih lagi di bab kita yang ke-20 dan kita berada di muka surat 217. Okey, 217 di poin kita yang B di situ bertajuk kebutuhan manusia terhadap dua macam bentuk kehidupan. Dua macam kehidupan. Iaitu keperluan manusia terhadap dua bentuk kehidupan. Okey, suara Ustazah okey tak? Okey, yang di belakang suara saya jelas? Kalau tak jelas beritahu pada Ustazah Fakhrunisa Sebab kadang-kadang takut yang belakang dia tak apa, suasana agak bising sedikit. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini di perenggan yang pertama, secara umum sebenarnya manusia perlu kepada dua bentuk kehidupan, iaitu kita perlukan kepada kehidupan badan dan kehidupan hati. Jadi ada dua perkara yang akan kita bincangkan pada pagi ini, iaitu kehidupan badan dan juga hati. Pertama, kita lihat di situ, dengan kehidupan badan atau dengan kata lain juga, kita panggil kehidupan badan ini dengan kehidupan jasmani. Seseorang dapat membezakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Sehingga dia akan mengutamakan yang bermanfaat daripada yang berbahaya. Jadi tadi ada dua kehidupan manusia ini yang kita perlukan. Baik, untuk kehidupan yang pertama ini, tadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, dia jelaskan begini Sila kita lihat kembali apa yang telah dia sebutkan. Dia kata, dengan kehidupan badan atau jasmani, seseorang dapat membezakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Sehingga dia akan mengutamakan yang bermanfaat daripada yang berbahaya. Jadi maksudnya di sini kalau kita kata kesihatan badan iaitu akal yang sihat, kita ada kekuatan fizikal, keupayaan untuk bertindak. Ini maksudnya kehidupan badan. Kita ada akal kita yang sihat,
kekuatan daripada sudut fizikal. Tak ada keupayaan untuk bertindak. Jadi ketiga-tiga perkara ini dia memberikan kepada kita dengan satu keadaan yang mana kita sentiasa dapat memilih mana satu perkara yang bermanfaat untuk kehidupan dan mana perkara yang tidak bermanfaat. Jadi kebiasaannya dalam keadaan-keadaan yang begini, insan yang memiliki jasmaninya, badannya yang sihat, dia akan berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada hal-hal yang memberikan kemanfaatan bagi diri dia. Dia akan menolak kemudaratan. Jadi sebab itu kan disebutkan begini, sehingga tiap kali kehidupan badan ini berkurang, dia akan merasakan kepedihan dan kelemahan sesuai dengan kadar kekurangannya. Maknanya kalau badan kita ni dia tak berapa sihat, kehidupan lah, dia tak berapa nak hidup, dikatakan kepada kita bahawa kadarnya, kelemahannya, dia akan lemah dan kemudian dia akan rasa kepedihan sesuai dengan kekurangannya. Oleh sebab itu, kehidupan orang yang sedang sakit, sedih, susah, resah, takut, miskin dan terhina tidak akan sama dengan orang yang terbebas dari keadaan-keadaan tersebut. Maka sebab itu kita lihat begini. Ada dua perkara yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Sebagai satu keadaan ataupun dua keadaan yang mana manusia sering tertipu. Nabi kata apa? Ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia, ramai di kalangan manusia, mereka ini mudah tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa dia? Fitri? Apa dia? Waktu muda. Okey. Ada yang lain selain daripada waktu muda? Waktu lapang. Okey. Ada waktu lain? Waktu hiburan pula keluar nanti tu. Waktu muda, waktu lapang, apa dia? Sihat. Nabi SAW menyebutkan dua perkara. Okey. Yang mana kita ni manusia sering tertipu dengan dua perkara ini. Pertama, Nabi kata as-sihha. Masa kita sihat. Kedua, al-faragh. Masa kita memiliki waktu yang terluang. Okey, dua keadaan ini. Kita kalau sihat, selalunya kita buat apa? Macam-macam kan kita buat kan? Macam-macam lah Ustazah. Kalau boleh pergi holiday, saya pergi holiday. Macam tu kan nak kata. Macam-macam kita buat. Okay, keadaan-keadaan yang kemungkinan saya kata banyak kita pergi kepada hal-hal yang lalai. Kebanyakannya. Walaupun kita kata tak semua, tak semua. Tetapi dalam keadaan yang begini kita lihat orang yang sihat selalunya mereka ini tidak mengambil perhatian untuk beramal ibadah dengan baik. Jadi ini kita panggil sebagai kehidupan badan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dalam kehidupan kita ini. Sebab tadi kita ada dua kan? Kehidupan badan, kehidupan hati. Okay, jangan pergi yang hati dulu, pergi kepada badan terlebih dahulu. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kehidupan pada badan kita, iaitu kesihatan. Dengan kesihatan tadi, kita memiliki kekuatan daripada sudut fizikal kita, akal kita. Kemudian kita memiliki kekuatan untuk bertindak, keupayaan. Kerana insan yang tidak sihat, mungkin ketiga-tiga keadaan itu, dia sukar. Maknanya bila kita tak sihat, kita sukar untuk berfikir dengan tenang. Kan biasa kan? Kalau kita tak sihat, kita susah. Kalau ada orang nak buat apa-apa pada kita, boleh ke kita bangun? Nak tendang dia? Tak boleh sebab kita tak sihat. Keadaannya begitu. Okay, sebab tu kita ingin sebagai satu bentuk kehidupan. Orang yang, sebab tu tadi kata, orang kalau dia kehidupan daripada sudut badan tadi dia kurang, kan? Kurang. Kerana apa? Dia kurang
daripada sudut pemikirannya, kurang daripada sudut kekuatannya, kurang daripada sudut untuk bertindak. Dalam keadaan yang sedemikian, dia akan rasa bahawa separuh daripada nyawanya hilang. Orang kalau sakit je begitu. Betul tak? Kita kalau demam sikit je sekarang. Dulu mungkin tak sangat ya. Kalau sekarang kalau rasa demam-demam tu macam mana rasanya? Dah risau kan? Rasa ni apa salah demam dia punya perasaan takut tu kan. Ini apa salah demam alamak agaknya aku ni kena COVID agaknya macam gitu. Kalau mak saya kena COVID. Aku kena COVID ke apa? Bukan COVID mak COVID. Mak ni asyik COVID. Oh COVID. Okey betul kan ni ucapan dia COVID. Dia jadi rasa takut. Rasa separuhnya macam ni nak hidup ke mati keadaannya sedemikian. Kerana ia dikuasai oleh kerisauan, kebimbangan tentang penyakit yang dia miliki. Jadi sebab tu kita kata begini, kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kekuatan jasmani, kekuatan badan, ia adalah amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan kita. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita buat apa dengan kehidupan kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan badan tersebut. Sebab ini menjadi peringatannya bersama untuk kita semua. Kesihatan badan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ia bertujuan untuk kita menolak kemudaratan. Maksudnya menolak kemudaratan ini ialah kalau kita menjadi insan yang mana banyak melakukan perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara kemaksiatan, contohnya saya kata di sini, perlu kita tinggalkan semua perkara tersebut. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan tubuh badan itu tadi, ialah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita lalaikan nikmat tersebut. Kerana ianya memberikan impak yang begitu besar dalam kehidupan kita. Orang yang kekurangan kehidupan daripada sudut badannya itu tadi, iaitu bila dia sakit, tidak ada keupayaan, dia tidak boleh berfikir dengan baik. Sukar untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah walaupun saya kata boleh. Tetapi dia agak sukar. Mungkin kita memerlukan bantuan orang lain untuk kita ambil wuduk contohnya. Ya, kita memerlukan bantuan orang lain, bantuan keadaan-keadaan yang memerlukan bantuan. Orang papah kita contohnya saya kata. Maka sebelum kita berada pada keadaan-keadaan yang sedemikian, kekurangan daripada sudut kehidupan badan tu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, kesihatan yang kita ada pada badan, gunakan untuk perkara yang bermanfaat. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita, pada hari kiamat, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Dua kaki kita ni sebagai manusia pada hari kiamat, ia tak akan berganjak. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mempertanyakan kepada kita dengan beberapa perkara. Dan pertama Nabi kata, ana umrihi fima afna. Tentang umurnya, apa yang dia buat dengan umur dia. Orang kalau dia mati ada umur ke tidak saya tanya? Tak ada kan? Contoh orang yang meninggal dunia usia 70 tahun hingga situ sahaja umur dia. Bermakna mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan usia, mereka adalah orang yang hidup, badannya juga hidup. Dan jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala akan pertanyakan kita buat apa dengan usia kita. Sejak kita balik ni, kita panggil sebagai satu usia yang mana kita sudah boleh membezakannya antara baik dan buruk, manfaat dan mudarat. Maka di sinilah bermulanya dosa pahala, kan? Amal kebaikan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma persoalannya sekarang, apa yang kita lakukan dengan usia yang telah Allah anugerahkan? Adakah semata-mata happy birthday to you? Kan? Adakah semata-mata itu?
Kita tunggu orang belikan kita kek. Mana kek tak ada. Sampai kalau anak tak belikan kek merajuk-merajuk seminggu. Macam tu kan keadaan. Ibu-ibu lah. Ibu-ibu kan. Anak aku tak ingat. Aku birthday tak belikan kek. 1 biji pun tak ada kek. Gitu ya. Adakah begitu keadaan kita ni? Bukan begitu. Usia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, alhamdulillah, ada pertambahan umurnya. Tapi jangan lupa, di situ ada amanah, tanggungjawab yang akan dipertanyakan. Dipastikan sepanjang usia itu kan, alhamdulillah, saya hidup berapa tahun ya? Sebut umur saya 39 tahun ya, saya kata. Usia 39 tahun ni, kita ambil usia kita sendiri lah ya. Nak sebut usia orang, takut orang kekik hati. Nanti Ustazah ni sebut-sebut usia kita, pula tahu lagi muda. Macam itulah nak kata kan. So usia kita 39 tahun kata, contoh. Kadang-kadang saya fikir begini ya. Apa saya buat ya usia saya 39 tahun? Mak saya selalu kata, alah muda lagi 39 tahun ya. Nak fikir-fikir pasal mati lah. Apa tak payah fikir pasal mati ni? Tak boleh. Sebab apa? Mati tak kenal usia. Betul tak? Ada orang umur 20 tahun sudah meninggal dunia. Ada orang umur 35, 40, ya, 49 muda. Ini usia-usia yang muda. 30, 35 ni usia yang muda. Ya, ada di kalangan teman-teman saya juga sudah meninggal dunia. Jadi ini merupakan satu bentuk muhasabah untuk diri kita. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan badan, kesihatan jasmani, apa yang kita peruntukkan kesihatan itu tadi? Yang mana nanti kelak bila di hari kiamat Allah tanya Sakinah, usia tu buat apa? Kita ada jawapan yang mantap untuk kita persembahkan di hadapan Allah. Takkan kita nak kata pada, usia saya, Ustaz lah, usia saya Allah, umur 39 tahun, banyak saya buat. Macam-macam saya buat. Pergi sana, pergi sini. Adakah itu saja kita nak jawab? Pergi nyanyi sana, nyanyi sini. Contohlah ya. Nyanyi sana, nyanyi sini kan. Adakah itu saja yang kita nak jawab? Ketawa terbahak-bahak. Usia kita, saya nak kata gini ya. Di samping, biasanya kita kata, usia ni mesti beramal ibadah, ya, beramal ibadah, buat amal soleh. Tetapi yang cantiknya sebenarnya usia kita ni, untuk kita ada amal ibadah yang baik, beramal soleh yang baik, mendidik diri menjadi seorang muslimah yang salihah, ia memerlukan kepada ilmu pengetahuan. Peruntukkan masa untuk belajar. Peruntukkan masa untuk menuntut ilmu agama. Bukan saja kata ilmu-ilmu lain tu tak perlu. Perlu juga. Belajarlah. Nak belajar buat kek ke, kan? Okay, ada muslimah kita yang nak berniaga contohnya. Nak buat cookies ke, nak belajar buat emas ke apa kan? Bukan emas, bukan emas gelang. Ni emas. Pelituk apa kan? Nak buat berniaga, sila tak punya masalah. Itu boleh. Ya, sebab apa kita nak ada kemahiran dalam kehidupan kita ini. Ada kemahiran yang mana kita upgrade diri kita ini. Tapi jangan lupa untuk kita upgrade ilmu agama kita. Usia peruntukkan untuk belajar sebanyak-banyaknya. Di samping kita mengejar pekerjaan ya contohnya. Kita bekerja, kita nak mantapkan ekonomi keluarga, kita nak mantapkan kemahiran-kemahiran yang lain. Tapi bila kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan usia, dengan umur itu tadi, belajar jangan lupa. Ilmu agama ni jangan tinggalkan. Sebab ilmu agama ni dia bukan hanya untuk mereka yang warga emas. Kadang-kadang kita fikir kan anak-anak kita kan, mak je lah pergi kuliah Ustazah Sakinah tu. Kan itu kan. Mak je lah pergi kuliah. Fitri umur berapa Fitri? Sorry Fitri tanya. 41, Masya Allah muda. Ya Allah. Bagi Kak Fitri lah ya patut saya. Panggil Fitri. Tak apa kan. Macam sebaya kita ya. 41 muda. Tapi mungkin, maaf saya kata gini, mungkin ada di kalangan teman-teman kita, ahli keluarga kita yang merasakan usia-usia begini dia bukan masa untuk menjejakkan kaki ke dalam rumah Allah. Mungkin saya kata.
Ada orang yang berpemikiran sedemikian. Sedangkan rumah Allah, ia tidak mengenal usia. Untuk belajar agama, ia tidak mengenal usia. Kerana apa saya kata? Mati tidak pernah mengenal usia. Begitu juga dengan taubat. Taubat tak pernah mengenal usia. Kita nak kata, oh tak apa, kita muda-muda ni kita buatlah macam-macam. Nanti dah tua barulah boleh kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh begitu? Tak boleh. Kak semua tu, tak boleh. No ah, no. Tak boleh buat begitu. Masa muda adalah masa itu, usia muda kita ni adalah masa, tadi Fitri kata syabab kan? Masa muda kan? Ini umur ni. Masa muda ini adalah masa yang mana kita peruntukkan untuk sebenar-benarnya belajar. Sebenar-benarnya beramal soleh. Sebenar-benarnya menjadi seorang muslimah yang salihah. Begitu keadaannya. Jangan tunggu pada usia yang mana kita dah tak mampu lagi. Boleh tu boleh. Tetapi kekuatannya tak sama sebagaimana yang dulu. Sebab itu, di dalam hadis yang sama, tadi kita yang pertama tadi Nabi kata apa? Umur kan? Pertama tadi Nabi sebutkan umur. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya tentang umur kita. Kedua, Nabi SAW kata Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya tentang ilmu. Sebab tu tadi saya kaitkan dengan belajar. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada kita dengan ilmu. Ilmu itu apa yang kita buat setelah kita belajar. Kita gunakan ilmu tersebut untuk apa? Adakah setelah kita belajar, kita tahu hukum hakam, kita buat dono je? Tahu. Ramai orang tahu. Tak apa, tahu. Hukum dia gini. Aku tahulah, aku dah belajar dengan Saudara Sakinah. Tapi kita tak buat. Kita tak amalkan. Pengamalan praktikalnya tidak ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya pada diri kita. Dulu belajar tu buat apa dengan ilmu? Belajar buat apa dengan ilmu? Kerana begini ya muslimah. Bila kita ada ilmu, ia akan terus-terusan menjadikan kita seorang muslimah yang ingin berada pada landasan yang betul. Landasan ketaatan. Tapi kalau semakin kita berilmu, semakin pula dahsyat akhlaknya contoh ya. Semakin teruk lagi perangai, semakin teruk lagi, makin banyaklah perkara-perkara yang tak baik pada diri kita. Inilah persoalannya. Ilmu belajar buat apa? Jadi apa? Mungkin sebab dia tak minum ilmu macam minggu lepas saya kata. Dia tak rendam buku dia tu kan? Mungkin ke macam tu? Tak juga. Kerana ia memerlukan kepada pengamalan. Memperbetulkan diri kita dengan ilmu tersebut. Tapi kalau ia tidak memberi apa-apa kesan, di sini bahaya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada kita, ilmu itu dilakukan apa untuknya? Setelah kita ada ilmu tersebut. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga dan yang keempat ya. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada kita tentang harta. Harta dari mana dapat? Ke mana dibelanjakan? Selain daripada umur, ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan tanya kepada kita tentang harta kita. Daripada mana engkau dapat harta engkau dan ke mana engkau belanjakan harta tersebut. Dan seterusnya yang kelima. Yang kelima Allah akan tanya tentang jismik, iaitu badan. Ya. Ni empat yang ini. Nampak tak Fitri? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Harta ni bagi kepada 2. Okey? Harta bagi kepada 2. Iaitu harta dapat daripada mana, harta dibelanjakan ke mana. Jadi 1, 2, 3, 4 terus masuk kepada 5. Maknanya yang harta ni kita bagi kepada 2 lah, 3 dan 4. Okey? Seterusnya yang kelima, badan. Badan ini yang bertepatanlah dengan perbincangan kehidupan badan kita tadi. Allah akan tanya, badan tadi buat apa?
Selalunya pada badan ni ada apa saya tanya? Pada badan kita ada apa? Ada kaki, okey. Ada kaki lagi. Ada mulut. Ada muka, okey. Ada muka lagi. Otak. Sedap ayat dia, otak. Cantik ayat tu. Otak okey. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan tubuh badan ini, Allah Subhanahu Wa Taala hiasi ia dengan pelbagai macam nikmat. Antaranya kita orang perempuan Allah berikan kepada kita dengan kecantikan. Okey, Allah berikan kepada kita dengan kecantikan. Kita buat apa dengan kecantikan kita? Ini Allah akan tanya. Orang perempuan, aku berikan kau dengan kesempurnaan, kecantikan. Buat apa dengan kecantikan itu? Adakah ia dijaga dengan baik, dijaga untuk yang halal, dipertontonkan kepada yang hak, kan? Dijaga auratnya, begitu keadaannya. Maknanya ini berkaitan dengan badan tadi. So kita sebagai orang perempuan ni banyak perkara yang perlu dijaga. Sebagai salah satu bentuk penghormatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Tubuh badan kita ni Masya Allah Tabarakallah. Badan perempuan dengan badan lelaki dia tak sama. Betul tak? Kita orang perempuan Allah berikan kekuatan untuk melahirkan. Kekuatan yang tidak ada pada lelaki. Lelaki kalau senggugut tak tahu macam mana. Betul tak? Dia kalau demamnya dia punya lembik dah. Lain macam. Itu belum kena senggugut lagi ya. Itu biasa. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berikan perbezaan tu. Senggugut pun kalau dia tak boleh tahan belum lagi beranak. Orang kata kan. Beza. Keadaan-keadaan yang berbeza. Ini amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan itu tadi. Kita orang perempuan ni, badan kita ni ada kekuatan-kekuatannya yang tersendiri. Yang kita perlu peruntukkannya untuk perkara-perkara yang baik. Dan berusaha untuk menolak perkara-perkara yang memudaratkan diri kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya, badan, kesihatan, aku beri, dibuatnya untuk apa? Diperuntukkan untuk apa? Sebab itu kita ni, sejak kita ada ilmu, sebab begini ya, tak semua orang memiliki sejarah kehidupan yang sama. Saya faham tentang itu. Mungkin ada orang, dia dapat hidayah itu lambat. Ya, dapat hidayahnya lambat. Mungkin usia 30 tahun, mungkin ada orang bermula 40 tahun, mungkin ada orang bermula 70 tahun. Baru dia sedar tentang keadaan kehidupan dia. Maka ketika kita sedar tentang hal ini, ataupun mungkin hari ini baru pertama kali kita dengar tentang hadis ini. Ya, mungkin Fitri dah biasa dengar, betul tak? Fitri dah biasa dengar dia. Tapi mungkin ada orang yang pertama kali dia mendengar hadis ini. Yang mana, saya tak tahu rupanya. Badan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan tanyakan di akhirat kelak. Kita akan jadi takut. Kita akan jadi, nanti saya nak jawab apa di hadapan Allah pada badan saya? Sebab apa? Dulu. Kan? Panjang saya dulu. Kita dah buat benda yang mungkin tidak baik. Mungkin perkara-perkara yang melalaikan, kemaksiatan. Tak apa. Kita boleh tutup buku kan? Biarkan sahaja yang lepas-lepas tu. Jangan dikorek-korek, jangan difikir-fikir. Yang lepas-lepas tu tak payah. Kita jangan fikir, dulu saya buat itu, saya buat ni. Orang kalau sudah bertaubat, sudah taubatnya sahaja. Okey, tak perlu lagi fikir-fikir lagi dulu itu, dulu gini, tak perlu lagi. Bila kita dah bertaubat, dah tutup buku, sudah. Buku yang baru ini kita jaga. Yang kita dah buka itu, lembaran baharu tersebut, setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira apa pun usia kita. 70, 80, waktu usia 80 tahun lah contohnya, barulah rasa nak bertaubat. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat amal soleh sebaik-baiknya. Tapi janganlah perlu kata, tak apalah nanti 80 tahun baru nak bertaubat, buat taubat sebaik-baiknya. Bukan gitu maksud saya. Kalau sekarang usia kita 20 tahun, kita dah tersedar bahawa kita ada buat dosa, taubat. Gunakan usia itu. Alhamdulillah. Maknanya kita ada banyak masa lagi untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah berikan kepada kita dengan kehidupan badan tadi, kehidupan jasmani tadi. Beza. Orang yang sakit, setiap hari dia doa kepada Allah,
biar Allah berikan kepada dia dengan kesihatan. Kerana apa? Aku nak beribadah kepada Allah dengan baik. Biasanya begitu. Kita kalau dah sakit begitu rasanya. Kan? Saya bila doktor kata awak ini, saya dah macam kita rasa macam ya Allah. Air mata tu bertakung tau. Air mata bertakung ni. Kita kata macam sempat ke tidak? Kita rasa begitu keadaannya. Sehingga dalam hidup ni rasa macam tadi saya kata separuh nyawa tu rasa terbang. Separuh macam ada ke masa lagi untuk aku beramal soleh kepada Allah? Ada ke masa lagi untuk aku terus berbakti kepada ibu ayah? Ada ke masa lagi untuk aku terus menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain? Sebab itu kehidupan kita, kesihatan yang Allah beri amat penting. Untuk kita peruntukkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sekali bila Allah tarik nikmat kesihatan badan itu tadi, kita akan fikir banyak perkara. Mungkin kalau yang ada suami kan fikir, saya dengan suami saya macam mana, selama ni apa yang saya buat dengan suami saya. Mungkin ada banyak masalah saya dengan suami saya tak berbakti kepada suami saya. Anak-anak mungkin saya abaikan. Kita mula mempersoalkan. Sebab itu tadi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia kata apa? Orang yang kurang kesihatan badannya, yang mana dia sakit, dia rasa resah, dia rasa gelisah, hati dia tak tentram, dia tak sama keadaannya dengan orang yang memiliki kesihatan badan. Kerana orang yang memiliki kesihatan badan, dia boleh buat banyak perkara kerana kemampuan dan kesihatan yang Allah berikan kepada diri dia. Dan kebiasaannya dia tak terfikir tentang, esok nak mati ke? Tak, dia tak fikir gitu. Orang yang sihat, dia tak fikir begitu. Tapi kalau orang yang sakit, dia akan rasa kematian itu sentiasa dekat dengan diri dia. Sehingga menyebabkan dia rasa khawatir. Adakah masih punya masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu orang yang memiliki kesihatan badan, dia rasa hidup. Orang memiliki kesihatan badan, dia rasa betul-betul ada kekuatan untuk buat apa sahaja yang dia inginkan. Namun dalam keadaan yang dia rasa hidup dan memiliki kekuatan untuk buat apa sahaja yang dia inginkan, kewajipan kita sebagai seorang muslimah ialah memperuntukkan jalan kehidupan kita di jalan Allah. Iaitu amal ketaatan, ibadah sebanyak-banyaknya. Berilmu, ambil apa-apa peluang kita boleh dapat untuk kita belajar. Ambil peluang itu. Belajar. Kalau kita ada masa, belajar. Jangan kita nanti. Nanti bila kita sakit, kita akan fikir, dulu masa saya sihat, kenapa saya tak belajar? Dulu masa saya sihat, kenapa saya tak pergi masjid? Dulu masa saya sihat, kenapa saya tak buat itu, tak buat ini? Ini kepentingannya kita memiliki kesihatan badan. Di samping kesihatan hati. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah pada perenggan yang berikutnya dia kata apa? Di samping kita memiliki kesihatan badan, kita ada kesihatan hati. Iaitu rohani kita. Kan rohani dan jasmani. Tadi bincang tentang jasmaninya. Sekarang kita bincang tentang rohaninya, hatinya. Kesihatan ni, kehidupan hati kita ni, iaitu rohani kita. Dia kata begini, seseorang dia dapat bezakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang betul, mana yang salah maksudnya. Antara penyimpangan dan jalan yang lurus serta antara petunjuk dan kesesatan. Orang yang memiliki kehidupan pada hati dia. Tapi kalau hati dia mati, dia tak boleh untuk bezakan antara yang hak dan yang batil. Orang yang hati dia mati, hatinya tak hidup, dia tak boleh juga bezakan antara penyimpangan dan mana satu jalan yang lurus. Sukar untuk dia bezakan. Maka sebab itu dikatakan di sini, sehingga dia lebih memilih yang hak daripada yang batil dalam segala keadaan. Orang yang memiliki kehidupan pada hati dia, pada rohani dia,
dia akan sentiasa memilih yang betul. Dia takkan pilih perkara yang menyesatkan. Dia takkan pilih perkara yang menyimpangkan pada kehidupan dia. Jadi kita kata begini ya. Tadi kita ada kehidupan badan yang pertama, seterusnya kita ada yang kedua, kehidupan hati kita. Kehidupan hati kita, ia akan memberi kepada kita dengan kekuatan pada, sekejap nak tulis mana? Okay, hati yang kuat, dia akan memberikan support pada kekuatan badan kita. Ya, okay, kekuatan badan. Kemudian dia akan dapat bezakan. Kekuatan tersebut dapat membezakan antara yang benar dan salah. Sebab itu tadi di bawah ini, di bawah sekali pada perenggan yang akhir sekali di situ, dia kata kepada kita, dengan kata lain, kehidupan rohani ini memberikan manusia kekuatan untuk membezakan mana hal yang bermanfaat dan mana pula hal yang bermudarat dari segi pengetahuan, kehendak dan amal perbuatan. So ada 3. Okey. Disebutkan kita boleh membezakan mana yang betul, mana yang salah pada pengetahuan kita. Begitu juga pada kehendak kita. Sebab kita ni dalam hidup ada banyak kehendak, ada pelbagai macam keinginan yang bersarang dalam hati kita. Tapi kalau kehendak hati ini, dia adalah kehendak yang baik. Itulah yang kita ikutkan. Namun kalau ia kehendak yang tidak baik, kehendak yang bermaksiat contohnya, kita akan tinggalkan. Sebab itu kehidupan pada hati ia akan menyebabkan seseorang tu dapat bezakan kehendak-kehendak yang terbuku di dalam hati dia. Baik, seterusnya yang ketiga tadi ialah amal. Amal ni boleh kita panggil sebagai tindakan kita, kan, perbuatan-perbuatan dalam kehidupan ini, sehingga kita akan lebih memilih kepada perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan. Baik. Maka jelas ya kepada kita muslimah begini. Allah. Maka jelas kepada kita ya begini. Orang yang dia hanya memiliki kehidupan pada badan. Tadi ya badan pertama. Orang yang hanya memiliki kehidupan pada badan, tetapi kalau dia tidak memiliki kehidupan pada hati dia, boleh ke tidak? Kita cuma badan saja kita yang hidup, tapi hati kita mati. Boleh ke tidak? Tak boleh. Sebagai seorang yang beriman tidak boleh begitu. Dia mesti hidup badan dan hati. Kedua-duanya sekali. Sebab tadi pun kita dah jelaskan. Kehidupan pada hati kita ia akan support. Ia akan memberikan sokongan pada kehidupan badan. Kalau hati kita mati, kita tidak ada rasa untuk buat perkara yang baik. Maka walaupun badan kita sihat, kita tak akan buat perkara-perkara yang bermanfaat. Kalau hati kita mati, kita tidak ada rasa untuk beramal soleh contohnya. Walaupun kita ada kesihatan pada badan. Sebab itu kedua-duanya amat diperlukan. Kesihatan badan dan kesihatan hati. Ataupun kehidupan pada badan dan kehidupan pada hati. Dia tak boleh mati pada hati. Akan banyak masalah yang berlaku. Kalau hati kita mati, kita akan melihat bahawa hidup ini hanya pada dunia sahaja. Tidak ada pada akhirat. Orang yang memiliki hati yang hidup, dia akan sentiasa rasa bahawa hidup ini bukan hanya tentang dunia, tetapi kehidupan di dunia akan dibawa hingga ke akhirat kelak. Keadaan orang yang beriman, ia memerlukan kepada kedua-dua bentuk kehidupan tersebut. Sebab itu Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dia bahagikan tu tadi. Supaya bila kita memiliki kehidupan pada badan kita, kita juga akan usaha untuk menghidupkan hati kita. Macam mana kita nak hidupkan hati kita ni? Kita nak buat apa?
Kita nak buat apa untuk hidupkan hati? Ya? Beribadah, okey. Selain daripada itu, beribadah aja, hati hidup. Tak dengar lah, kena bangun. Saya malas nak bangun sini. Apa dia? Ibadah. Okey, ada yang lain nak berikan jawapan? Baca Quran. Lagi. Banyak sedekah amal jariah. Okey. Kan Nisa ada apa dia cakap? Makan makanan yang halal. Masya Allah. Lapar ke kakak? Lapar ke? Makan makanan yang halal. Sasa lapar je. Fitri ada apa jawapan lagi? Baca Al-Quran. Tadi ada kakak dah sebutkan. Ada yang lain di sini? Tak ada? Yang belakang? Yang duduk-duduk? Tak ada? Mak Su? Ada apa jawapan Mak Su? Tak ada? Oh, sama dengan semua orang. Mak Su kata, sama dengan semua orang. Okey, sama dengan semua orang. Kita sekarang ni Muslimah, kita selalu nak ada hati yang baik, betul tak? Okey, hati yang baik ia perlu diusahakan. Kita tak boleh terus-terus hati kita jadi baik. Ya, sama macam diri kita. Kita tak boleh terus-terus lahir dia terus, Sakinah solehannya baik. Gitu kan. Tiba-tiba pakai tuduh, tiba-tiba pakai juga. Dah baik dah anak aku. Tak. Ia memerlukan kepada usaha dan kerja keras. Perjuangan yang tanpa henti hingga penghujung nyawa kita. Begitu keadaannya. Sama dengan hati ni. Kekuatan badan dan kekuatan kehidupan hati, badan dan kehidupan hati, kedua-dua tadi, dia tak boleh kita biarkan begitu saja. Okay, maintenance. Dia mesti ada maintenance pada hati kita, pada badan tadi. Jadi biar kedua-duanya dia menjadi perkara yang mana sentiasa kita panggil mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru hatinya hidup. Betul lah tadi katakan baca Al-Quran, sedekah jariah, kan, makanan yang halal. Kak Isa kata. Kemudian apa tadi yang sebut? Beramal ibadah, amal soleh, semua itu betul. Kita tak nafikan. Tetapi ya, iman ini ia perlu ditajdid. Maknanya ia perlu sentiasa diperbaharui. Cuba lihat pada perenggan yang berikutnya. Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah? Dia kata begini, kehidupan hati ini juga memberikan kekuatan iman. Sebab tu tadi saya kata, hati kalau tak hidup, hanya badan sahaja yang hidup, dia tak memberikan apa-apa kesan dalam kehidupan kita. Kerana kehidupan pada hati ia akan memberikan kepada kekuatan pada keimanan kita. Sebab itu juga Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita, perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati, orang yang hidup dan mati. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi umpamakan dia sebagaimana orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir, tidak mahu berzikir, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi umpamakan dia sebagaimana orang yang mati. Kerana amal ibadah hanya dilakukan oleh orang yang hidup. Orang yang mati boleh lagi beramal ibadah? Tidak boleh. Kita cuma hanya mampu bawa amal kita sahaja. Dengan amal itulah yang akan menemani kita di alam barzakh. Nabi SAW menyebutkan dengan hal yang sedemikian untuk menunjukkan kepada kita kehidupan pada badan, kehidupan pada hati, ianya akan memberikan kepada kita dengan kekuatan iman. Kerana orang yang memiliki kehidupan badan, kehidupan hati, mereka akan sentiasa untuk menghidupkan kedua-duanya dengan beramal soleh. Kehidupan hati ini dia akan bertambah kuat dengan keimanan kerana iman letaknya dalam hati manusia. Nabi SAW kata gini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Nabi kata, sesungguhnya iman, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman ini dia terletak pada
hati kalian. Okay? Dalam hati kita ada iman ya, bukan dalam hati ada taman. Ke dalam hati ada hutan. Kita sikit-sikit, Ustazah, hati saya dalam hati ada taman. Oh ya, dalam hati ada taman. Taman yang macam mana tu, Cik? Nak tahu juga ya. Botanical garden ke? Garden Spider Bee ke? Macam mana dalam hati tu, Cik? Nak tahu juga taman ni macam mana. Tapi kalau betul-betul dalam hati kita ini ada taman, biar tamannya itu taman yang penuh dengan keimanan. Kerana itu yang diperlukan oleh orang yang beriman. Ia menempatkan keimanan dalam hati dia sehingga hatinya penuh dengan taman, begitu keadaannya. Bukan taman ni sensitif ya, kan sensitif, tak boleh kena sikit. Alah, susah macam ini ya. Tak apalah, saya pun kadang tak boleh kena sikit, kadang-kadang ya. Tapi janganlah terlampau sangat. Kita orang perempuan biasalah kan. Orang perempuan memang dalam hati ada taman. Kan ada orang perempuan dalam hati tak ada taman? Dalam hati ada batu je, tak apalah, duduk rumah flat pun Ustazah. Dalam hati ada batu je lah. Ke orang perempuan sekarang memang dalam hati ada batu ya, tak ada taman ya. Itu payah jugalah keadaan macam tu. Tak boleh lah ya. Orang perempuan biar penuh dengan taman lah, mudah-mudahan. Penuh dengan kelemah lembutan, ya. Penuh dengan kebaikan-kebaikan lah maksudnya. Taman tu indah. Taman tu perkara-perkara yang indah. Keindahan daripada sudut akhlak contohnya. Keindahan daripada sudut budi pekerti, budi bicara. Itu semualah yang kita nak kalau betul-betul kata dalam hati ada taman. Jadi Nabi SAW dah ingatkan kepada kita, dalam hati ni ada iman. Sebab tu tadi Nabi kata apa? Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman ini dia akan mudah usang di dalam hati salah seorang di kalangan kalian. Iman kita ia mudah usang, mudah luntur. Dan Nabi berikan kepada kita dengan perumpamaan baju. Baju kita mudah lusuh kan? Bolehkah kita beli satu baju, kita pakai baju tu je selama 5 tahun? Satu saja baju. Contoh Ustazah pakai baju ni sekarang, hari-hari pakai baju ni je. Pergi Masjid Yusof Ishak pakai baju ni, kan? Pergi Masjid Naim pakai baju ni, pergi Gufran pakai baju ni. Esok pergi Masjid Kampung Sigilap pakai baju sama. Lusa pergi Masjid Masjid Kasim pakai baju sama. Hari Sabtu pergi Masjid Al-Mutakin pakai baju sama. Ustazah Sakinah, kau setahun baju je warna oranye je kau. Itu je baju dia, sial aku tengok dia. Itu je sampai lusuh baju tu. Tak boleh kan? Kita kena jaga kan penampilan kita. Iman juga begitu. Ini yang Nabi pesan pada kita. Iman kita ni mudah usang dalam hati kita. Iman yang terletak pada hati dia akan mudah usang sebagaimana usangnya baju ataupun lusuhnya baju. Sebab itu Nabi kata apa? Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Hendaklah kalian minta pada Allah, doa pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan yang ada dalam hati kalian. Ini pesan Nabi SAW kepada kita. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sentiasa mengindahkan keimanan kita, memperbaharui keimanan kita yang ada dalam hati ini. Jangan kita biarkan, sebab tadi saya kata apa? Keimanan ia memerlukan kepada maintenance. Kita tak boleh biarkan, okey alhamdulillah saya dah jadi orang yang beriman. Begitu saja tak boleh. Alhamdulillah saya menjadi seorang muslimah yang beriman, apa yang perlu kita buat dengan keimanan itu? Alhamdulillah saya solat, kan? Saya puasa, saya jadi seorang anak yang solehah, contohnya gitu kan. Adakah begitu saja? Tak. Dia tak boleh berhenti begitu saja. Sebab itu, kita kata begini, solat tak solat 5 waktu sahaja kan? Maksud saya ia tidak hanya berpada pada solat kita yang fardu. Kita ada solat sunat kita. Kenapa kita ada solat sunat? Kerana untuk mempertambahkan keimanan kita. Dia tak cukup sebenarnya. Kita solat 5 waktu, okey, solat 5 waktu. Kita perlu ada usaha untuk menghiasi solat 5 waktu kita dengan solat sunat qabliyah, ba'diyah, solat sunat tahajud, solat sunat witir, solat sunat duha contohnya. Supaya ia tak usang solat itu. Bayangkan hari-hari 5 waktu saja, tak bosan ke? Bosan. Jangan cakap dengan saya tak bosan. Tipu namanya tu. Bosan kita. Itu je kita buat je. Tapi sebab apa? Ia kewajipan. Dan kita terus buat. Tapi bayangkan bila kita indahkan lagi ia.
dengan solat sunat kita qabliyah dan ba'diyah. Ada kepelbagaian. Tapi jangan tambah-tambah solat ya. Jangan buat sesuka hati solat tu. Nak ada kepelbagaian lah sesuka hati buat solat-solat sakinah. Tak boleh. Itu tak boleh. Maknanya kalau kita nak adakan kepelbagaian itu daripada solat sunatnya, buat apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Itu cantik. Maknanya bila seseorang dia sentiasa ada usaha ya untuk dia tambahkan amal ibadah dia dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, apa yang Nabi SAW arahkan itu, di sinilah keimanannya meningkat. Hatinya hidup. Betul lah tadi kata. Bila kita nak hidupkan hati kita, beramal soleh sebanyak-banyaknya. Tetapi kita tak boleh berpada dengan apa yang kita buat setiap hari. Contoh lagi saya kata begini, kalau kita dulu baca Al-Quran, kita belajar itu-gitu saja. Mungkin ada antara kita yang belajar Al-Quran kan, kita belajar secara menghafal. Ya, ada ramai dulu zaman-zaman mak-mak kita kan, mereka belajar ni secara menghafal. Maknanya dia ikut apa yang guru baca gitu kan. Lepas tu dia ingat, dia hafal. Al-Fatihahnya, Qul huwallah kan kita ikut. Kita dengar ustazah baca, kita hafal. Tapi tak boleh begitu selama-lamanya kan. Usaha masuk kelas Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar tajwid, maknanya perbaharui cara kita belajar tu. Perbetulkan cara bacaan kita. Mungkin dulu kita tak boleh nak beza. Alif dengan ain macam sama sahaja. Okey? Tapi beza tu daripada sudut keluar makhrajnya berbeza. A dengan A berbeza. Cara penyebutannya, cara keluarnya. Mungkin dulu kita tak tahu. Dan sekarang kita belajar. Kenapa kita belajar tadi? Untuk kuatkan hati kita. Kehidupan hati tadi. Kerana ini Al-Quranul Karim. Orang tak pandai orang tak pandai cakap bahasa Inggeris, pergi kelas bahasa Inggeris kau. Macam tu kan? Orang tak pandai, okey, pergi masuk kelas bahasa Inggeris. Fasih bahasa Inggeris. Tapi kita tak risau kalau tak pandai baca Quran. Ramai orang tak risau. Adakah orang risaunya tak pandai baca Quran ni, macam mana nak fasih? Tak ada. Dia kalau risau pun sikit-sikit je. Tak ada macam kerisauannya tak pandai cakap bahasa Inggeris. Tak begitu. Kita kalau sekarang tak pandai cakap bahasa Melayu pun no hal. Kan? Tak apalah, tak pandai cakap bahasa Melayu. Penting bahasa Inggeris. Gitu keadaannya. Fitri bahasa Indonesia masih kuat lagi ya. Walaupun dah duduk di sini lama. Berapa lama duduk di Singapura? 14 tahun. Masya Allah. Tapi tak hilang tu. Mana nampak bahasa jiwa bangsa. Kita ya Allah ya Tuhanku. Anak kita keluar daripada perut kita tak pandai cakap bahasa Melayu dah. Pelik kadang-kadang. Ini emaknya orang putih kan? Kan? Tengok emaknya Jawa rupanya ya Allah. Tak boleh cakap bahasa Melayu anak-anak sekarang ni. Masalah. Sebab apa je risau takut anak tak boleh cakap bahasa Inggeris. Sebab tu tak apa cakap bahasa Inggeris saja. Tapi kita nak bandingkan di sini, jarang kita risau anak kita tak pandai baca Al-Quran. Mungkin tak semua, tapi ada. Kan tak kisah. Ramai orang, mereka ni lebih sanggup untuk keluar ratusan ringgit, ratusan dolar untuk belajar ilmu lain. Tapi Al-Quran tak boleh. Dan kita kata Al-Quran ustazah satu bulan berapa? $50. Mahalnya $50 baca Quran. Ni belajar apa ni? Baca Quran $50 sebulan. Ada orang gitu. Macam nak tercabut jantung dia dengan $50 baca Quran ya. Ya Allah ya Tuhanku. Baca bahasa Inggeris, matematik, berapa matematik? Oh, $200 per month. $200, oh tak apa, $200 per month. It's okay, I can afford it. Bayar. Tiap-tiap bulan kerja untuk bayar $200 sebulan. Belajar Al-Quran, $50. Oh, dia punya mahal satu flat dengar suara. Gitu keadaannya. Mahalnya $50 sebulan. Ni belajar apa ni? Penunggang agama. Gitu terus kena ustaz-ustazah sekarang. Penunggang agama ni. Macam mana hati nak hidup? Nampak tak? Macam mana hati kita nak hidup? Bila part agama, kita terlampau berkira. Terlampau sangat kita ni. Sebab tadi saya kata, keadaan kita nak menghidupkan hati, ia memerlukan kepada usaha, perjuangan. Sehingga Nabi SAW kata apa? Kalau engkau biarkan iman itu, dia akan usang dalam hati engkau.
Tapi kita tak usaha kadang-kadang. Kita biarkan kita berpada dengan keimanan yang ada dalam hati kita. Dan kita tak usaha untuk memperlengkapkan lagi, memantapkan lagi, memperhalusi lagi. Contohnya tadi saya kata tentang bacaan Al-Quran kita. Tak kisah cik kalau cik rasa macam malu ke apa. Tak perlu malu belajar Al-Quran ni. Dan kata ada dulu saya belajar. Saya ceritakan. Dulu saya mengajar Al-Quran di Masjid Kampung Segelap. Usia saya pada masa itu 20 tahun. Saya habis belajar terus saya mengajar. Ada satu ni, dia pangkat nenek. Usia dia 78 tahun. Dia bukan baca Al-Quran. Dia hafal Al-Quran dengan saya. Dan pada masa itu saya macam nak mengalir air mata saya kata. Saya kalau tengok dia, ya Allah. Masya Allah. Kalau dia datang kelas tu, dia hafal, bukan hafal 2-3 ayat. Contohnya, kita kata surah Al-Mulk sekaligus straight dia baca. Sekaligus straight. Budak kecil, kan, budak-budak remaja, sebab saya mengajar dulu, usia kadang-kadang ada budak umur 3 tahun sampai sekecil-kecil usia sehingga setua-tua usia saya mengajar dulu. Budak usia 14-15 tahun datang kelas hafal setengah muka surat. Ustazah busy, banyak homework. Okey. Cik nenek, okeylah kata, nenek dah pencen, tak ada kerja, boleh hafal Ustazah. Tapi tak, sebab kita fikir tentang kesihatan badan tadi. Ya, kekuatannya. Kekuatan hati, kekuatan badan dia. Tak sama sebenarnya. Orang yang usianya sudah lanjut dengan mereka yang masih muda. Masih muda ni kuat lagi. Dia boleh absorb banyak perkara daripada diri dia. Tapi orang yang tua, walaupun kita kata dia tak ada banyak kerja ke apa, belum tentu lagi. Sebab ada kekuatan tu dah mengurang. Dia punya tenaga, energi, pemikiran dah semakin mengurang. Tapi Masya Allah, Tabarakallah. Kekuatan dia saya tanya. Saya tak panggil dia nenek lah. Sebab nanti takut dia terasa. Saya panggil cik. Cik, Masya Allah ya, macam mana boleh kuat hafalannya ni? Dia kata gini, banyak-banyakkan zikir, istighfar. Tanda apa? Hatinya hidup. Hati yang hidup, ia memberikan banyak manfaat pada kita. Akal. Kan? Satu ni, hati yang hidup, dia boleh menghalang kita daripada kenyanyukan. Sebab tu kena usaha daripada muda. Daripada sekarang ni, sebelum kita nyanyuk tu kan. Maaf ya, saya kena sebut tu Sebelum kita nyanyuk ni, usaha. Baca Al-Quran. Banyak. Kalaupun kita dalam keadaan yang tak ingat, berapa ramai saya jumpa orang yang mana walaupun dia dah tak ada tenaga, dah tak ada lagi kekuatan, tapi kerana lantaran masa usia mudanya, banyak sekali dekatnya dengan Al-Quranul Karim, bibirnya terkomat-kamit dengan Al-Quranul Karim. Apa ramai begitu? Kerana dia banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran, fasih. Tapi sebut perkataan lain tak fasih. Sebut perkataan lain tak fasih. Tapi bila baca Al-Fatihah, baca ayatul kursi, Masya Allah, Tabarakallah. Sebiji keluar daripada bibir dia. Kerana apa? Kedekatannya dengan Al-Quranul Karim. Kerana dulu masa dia muda, masa dia hidup, masa dia sihat, dia sentiasa menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bibirnya basah dengan zikrullah. Sebab itu tadi Nabi SAW ingatkan kepada kita perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup, dia adalah orang yang berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ini ada banyak muslimah. Antaranya ialah kita solat, kita zikir kepada Allah. Kita baca Al-Quran, kita zikir kepada Allah. Ini adalah amalan-amalan yang mana boleh menghidupkan jiwa kita. Walaupun dalam keadaan kesihatan badan kita terjejas. Itu yang ingin kita kejarkan. Dan Nabi SAW ingatkan kepada kita itu tadi, minta kepada Allah supaya iman kalian sentiasa hidup. Iman kalian sentiasa baru dalam hati kalian. Dan lihat, pada poin yang berikutnya, sebut kehendak, kehidupan hati ini juga memberikan kekuatan iman. Tadi saya sebut tentang kekuatan iman. Kekuatan iman itu dia akan memberikan kehendak dan cinta pada kebenaran. Sehingga ia akan menggugah perasaan marah dan benci terhadap kebatilan.
Key dia satu je, sebab hati dia hidup. Hati yang hidup, dia akan memberikan kekuatan keimanan, satu. Hati yang hidup, dia akan memberikan kepada kita dengan satu kehendak, kecintaan pada keadaan-keadaan yang betul, kebenaran. Kita akan suka untuk buat perkara yang baik. Kita akan sentiasa nak mendekatkan diri kita kepada amal soleh. Dan hati yang hidup, buat kita rasa benci dengan kemaksiatan. Walaupun bukan kita yang buat maksiat itu. Sebab tu tadi dia kata menggugah perasaan marah dan benci terhadap kebatilan. Kita nampak perkara maksiat, kita ada rasa benci. Adakah orang nampak maksiat dia suka? Nampak orang maksiat suka? Maksiat. Ada gitu. Buat maksiat Alhamdulillah maksiat. Maknanya something wrong kan? Betul tak? Something wrong pada hati. Kita orang yang beriman, hati yang hidup, kita nampak maksiat, kalaupun kita tak boleh nak tegur, kita akan benci dalam hati kita. Itulah selemah-lemah iman yang Nabi kata. Nabi kata, man ra'a minkum mungkaran, siapa di kalangan kalian yang melihat kemungkaran, maka dia akan usaha untuk mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia tak mampu, dia akan usaha untuk ubah dengan lidahnya. Kalau dia tak mampu, dia akan usaha untuk benci pada hati dia. Itulah selemah-lemah iman yang ada. Tapi dengan selemah-lemah iman itulah tanda hidupnya hati seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita benci melihat kemungkaran. Kita nampak perkara-perkara tak baik dalam TV. Kita suka? Tak suka. Contoh saya kata, kita nampak insiden kan. Mak mertua buat jahat dengan menantu. Suka? Ke kita mak mertua macam tu? Bagus ni menantu jahat ni. Padan muka dia. Gino gitu. Kita tak. Kita mesti, tak baik. Itu sekurang-kurangnya itu yang terkeluar daripada lidah kita. Tak baik buat gitu. Sebab apa? Hati kita hidup. Kita dengar orang cerita perkara-perkara yang tak baik. Kita akan rasa benci. Kenapa macam gitu Kenapa dia gini Kan gini. Maknanya, bukti hati kita ni benci pada perkara yang jahat. Tapi kalau kita kata, yang padan muka dia, gitu kan. Padan muka dia, gitu. Ini maknanya ada masalah dengan hati kita. Sebab itu kehidupan hati ni dia memberikan banyak kesan pada keimanan, pada kebenaran yang kita percaya, juga kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang kita tahu ia adalah perkara maksiat. Walaupun ia bukan kita yang lakukan. Sebab itu kita kena banyak koreksi pada diri kita ini. Kalau kita nampak satu benda yang mungkar tapi hati kita tak rasa apa-apa, kena tanya, aku ni kenapa Contoh mudah lah, maaf saya kata. Kita kalau naik MRT, kita nampak mungkin ada orang dua-dua kat depan ini peluk-peluk. Nak bangun ke nak duduk? Kalau saya bangun. Tapi Ustazah penuh MRT. Kalau penuh tak nampak cik kat depan. Sebab orang ramai tutup. Kalau saya akan bangun. Sebab saya tak suka lihat benda-benda yang begini. Hatta benda dalam TV pun. Kita kalau nampak, kita tengok drama, kita suka tengok drama kan macam-macam. Tengok drama, tengok Suria ke apa kan, 7 hari mencintai ku lah macam tu. Kita tengah kat TV kan sekarang ni kan. So kena tengok kena tengok So mak kita suka tengok TV Kita tahu cerita-cerita apa dekat Astro, macam-macam drama, back to back drama. Kan dekat Astro ke apa. Kita kalau tengok drama dekat TV, kita nampak ada orang ni berpeluk-pelukan. Apa rasanya? Suka ke benci? Dekat depan ni maksiat ni. Dekat dalam TV tu maksiat saya kata. Itu maksiat. Ke macam mana? Ke makin suka? Sweetnya dia peluk. Macam itu ke rasanya? Sampai peluk-peluk mantal, peluk. Sweet lah. Kalau lah dapat lelaki macam gini. Macam itu kan, dalam hati kan. Sweetnya, senyum sampai telinga gitu kan. Tengok, alah sweetnya aktor ni dengan bini dia. Alah, bukan main peluk-peluk. Kalau lelaki aku gini, kalau gini. Aktor kat depan tu, dia buat benda mungkar, betul tak? Perkara mungkar tu. Kita suka benda yang mungkar, tak boleh. Sekurang-kurang kita tak boleh lah nak pergi pecahkan TV ke apa kan. Dah beli TV mahal kau. Dah beli TV mahal lah. Aduh, nak pecahkan pula TV ni ke. Cari pasal pula Ataupun kita pergi rumah mak kita. Mak kita buka gini kita nak pergi pecahkan TV mak kita. Ataupun kita nak pergi marah mak kita. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita tak mampu buat apa-apa dalam hati tu, kita ada rasa benci
pada kemungkaran yang ada di hadapan mata. Sebagai tanda hidupnya hati seseorang. Orang yang hatinya hidup, dia akan sentiasa mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tak kira dalam apa jua keadaan dan juga tindakan. Di mana pun kita berada, dalam apa jua situasi, kita akan usaha untuk mencari kecintaan Allah. Kerana kita tahu cinta Allah itulah yang akan menghidupkan hati kita yang banyak taman tu tadi. Okay? Cinta Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menghidupkan hati kita yang memang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW, saya nak tutup ya kuliah kita pada pagi ini dengan sebuah doa. Nabi doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Biasa dengar doanya? Biasa baca doanya? Dah hafal ya? Saya yakin ramai di kalangan kita yang hafal doa itu. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pada cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Dan cinta insan yang mencintaimu. Insan yang mencintaimu. Maknanya orang yang cinta kepada Allah. Kita mohon begitu. Jangan minta cinta orang yang sebarangan. Ya, minta cinta orang yang mencintai Allah. Kerana bila kita berteman dengan orang yang mencintai Allah, kita juga akan jadi insan yang mencintai Allah. Kerana insan yang mencintai Allah adalah insan-insan yang saleha, yang sentiasa takut kepada Allah, yang sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri mereka kepada amal soleh dan sentiasa untuk menghidupkan hati mereka. Sebab itu kita minta kepada Allah supaya kita ni dapat cinta orang yang mencintai Allah. Dan juga wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Dan juga amalan, cinta kepada amalan yang boleh mendekatkan aku kepada cintamu. Tadi saya tanya, ramai kata amal soleh dia boleh menghidupkan hati. Sebab itu dalam doa ini, kita minta kepada Allah agar kita cinta kepada amalan yang boleh mendekatkan kita kepada cinta Allah. Kita tidak mahu dekat pada amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita jauh dari cinta Allah. Kalau kita dekat kepada amalan-amalan yang menyebabkan kita jauh daripada cinta Allah itu tadi, contohnya kemaksiatan-kemaksiatan, suka bercakap tentang orang lain, suka mengumpat, suka mengkhianati, menzalimi, menyakiti orang lain. Ini adalah perkara-perkara yang boleh merosakkan hati kita dan mematikan jiwa kita. Sebab itu kita minta sungguh-sungguh kepada Allah, Ya Allah, Kau letakkanlah dalam hati aku ini dengan cinta. Cinta kepada Engkau. Cinta kepada orang yang mana mereka itu cinta kepada Engkau. Dan juga cinta kepada amalan yang boleh mendekatkan aku kepada cintamu. Kita tak minta kepada Allah Subhanahu wa taala dekatkan kepada kita dengan amalan-amalan yang sebarangan. Kalau boleh dengan kehidupan badan yang kita ada, biarlah kita sentiasa dekat dengan amal soleh. Sekali lagi saya ingin ingatkan, amal soleh ini perjuangan seumur hidup. Dia bukan hari ini kita datang kuliah, hari ini sudah settle dah amal solehnya. Bukan begitu. Selama mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan hayat, usia, umur, kesihatan badan, selama itulah amal soleh kita perlu terus berjalan. Dia tak boleh berhenti. Dan seandainya hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan cintanya itu tadi yang kita minta. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan cinta orang-orang yang mencintainya. Buktinya kita memiliki teman-teman yang saleha, ahli keluarga yang saleh dan saleha. Kita sentiasa kenal dengan orang yang mana mereka itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Duduk pada majlis-majlis yang dipenuhi oleh orang-orang yang mencintai Allah. Itu buktinya. Ataupun
kita ni lihat dalam hidup kita ini, kita banyak dekat dengan amal soleh. Jangan kita delete semua itu. Banyak perkara kita boleh delete. Ya, banyak perkara dalam hidup sekarang ini kita boleh delete, kita boleh buang. Tapi jangan sesekali buang cinta Allah, buang orang yang mencintai Allah dan juga buang amal-amal soleh yang mendekatkan kita kepada cinta Allah. Bila sekali Allah berikan kepada kita, genggam ia sebaik-baiknya, simpan ia, kemas dalam hati kita demi menghidupkan jiwa kita hingga ke akhir hayat kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Sekali lagi ya, saya ulang doa itu. Mungkin ada di kalangan kita yang cuba menyalin tadi tapi tak sempat. Saya ulang kembali doa yang saya baca. Doa ini adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi SAW ada memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon cintamu. Wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba man yuhibbuka. Dan cinta orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Dan cinta, mencintai amal yang mendekatkan pada cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Okey muslimah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan di atas kehadiran semua pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati. Begitu juga saya tidak lupa teman-teman kita yang di rumah ya, yang mengikuti secara online. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberkati masa yang diperuntukkan untuk mengikuti pengajian kita, tak kira di mana jua anda berada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.